Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi dan disayangi juga dihormati Dr. Nurfadilah binti Abdurrahman selaku pensyarah kursus akhlak tasawuf dan juga rakan-rakan yang disayangi dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kerja kursus yang diberikan kepada saya yang mengandungi dua bab, iaitu bab yang pertama berkenaan dengan sabar dan yang kedua berkenaan dengan tokoh akhlak tasawuf iaitu Sahal Al-Tustari. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Irmawati binti Muhammad Ramli, nombor metrik I1730231. Bab yang pertama berkenaan dengan sabar. Okey, seperti mana yang kita tahu, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dan juga berharga adalah amat susah. Dan juga kadangkala apa yang kita inginkan itu menghadapi kegagalan. Oleh yang demikian, dalam konteks ini kita dituntut untuk bersabar dan juga memandang kegagalan itu sebagai pengajaran dan juga untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Selain daripada itu, salah satu akhlak yang dituntut dalam Islam juga adalah sabar, yang mana ianya adalah salah satu sikap yang wajib ataupun akhlak yang wajib yang perlu ada dalam setiap individu jika menginginkan kejayaan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Perkataan sabar adalah berasal daripada kata sabar yasbiru sabran, yang mana mempunyai erti sabar, tabah hati dan juga berani. Selain daripada itu, ia juga berasal daripada perkataan Arab iaitu isim masdar yang bermaksud menahan. Manakala menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pula menyatakan bahawa sabar itu adalah menahan diri daripada rasa gelisah, cemas, amarah, menahan lidah daripada keluh kesah dan juga menahan anggota badan daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Oleh yang demikian, sabar itu adalah menahan dan mencegah diri daripada melakukan perkara yang buruk dalam keadaan yang sempit. Okey, maksudnya di sini adalah sabar itu maksudnya adalah menahan diri kita sendiri daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusnya kita pergi kepada pembahagian sabar, yang mana menurut Said Hawa dalam kitabnya Al-Asas fi Tafsir menyatakan bahawa sabar terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Okey, setiap manusia pasti akan melakukan maksiat sama ada disedari ataupun tidak. Oleh yang demikian, perlulah meninggalkan maksiat tersebut dan bersabar dalam meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi. Okey, antara contoh maksiat yang dilakukan adalah seperti berkata buruk berkenaan dengan orang lain ataupun menyebarkan fitnah. Okey, yang kedua pula adalah sabar dalam melakukan hal ibadat. Okey, ibadah terbahagi kepada dua. Yang pertama ibadah umum dan juga ibadah khusus. Okey, contoh ibadah umum adalah seperti bersedekah dan juga membantu orang yang dalam kesusahan. Okey, manakala ibadah khusus pula adalah seperti menunaikan solat 5 waktu sehari semalam dan juga menunaikan berpuasa di bulan Ramadan. Okey, yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi ujian dan juga musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, setiap hakikat yang perlu diketahui bahawasanya dunia ini adalah tempat untuk menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan bukannya tempat untuk berseronok. Dan selain daripada itu juga, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji keimanan dan juga kemampuan seseorang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bermaksud Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oleh yang demikian, dalam kehidupan seseorang, maksud ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada seseorang itu mengikut dengan kemampuannya. Oleh yang demikian, di dalam kehidupan seseorang itu haruslah menanamkan sifat sabar dan juga selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT di samping memperbanyakkan ibadah-ibadah yang sunnah. Ujian yang berlaku kepada seseorang itu bukanlah tujuannya untuk melemahkan, tetapi tujuannya adalah untuk menguatkan sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Okey, seterusnya kita pergi kepada ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Okey, terdapat banyak ganjaran bagi mereka yang bersabar. Di sini saya nyatakan ada 4. Yang pertama adalah Allah bersama dengan mereka yang sabar.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang mana maksudnya di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, dan Allah juga bersama dengan orang-orang yang sabar. Seterusnya yang kedua adalah mencintai mereka yang bersabar dalam Allah mencintai mereka yang bersabar dalam apa jua ujian yang mendatang kepadanya. Maksudnya di sini adalah Allah mencintai mereka yang menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah tanpa ada rasa merungut ataupun marah terhadap ujian yang diberikan. Terusnya yang ketiga pula adalah sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 11 yang bermaksud, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal soleh, mereka itu memperoleh keampunan yang besar. Maksudnya di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada mereka yang beramal soleh dan juga bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan olehnya. Seterusnya yang terakhir adalah akan mendapat martabat yang tinggi di syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan ayat 75 yang bermaksud, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi, yaitu dalam syurga, kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Yang maksudnya di sini adalah kepada mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah pasti akan mendapat ganjaran syurga dan juga mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, sabar bukanlah bererti berhenti dan diam dalam melakukan sesuatu perbuatan yang gagal ataupun berhenti berusaha dalam melakukan perkara yang membawa kebajikan. Akan tetapi, sabar adalah berhenti sekejap dan bertindak segera dalam melakukan sesuatu perkara yang membawa kepada kebaikan. Selain daripada itu, kita hendaklah sentiasa bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keredaannya dan juga untuk mendapatkan martabat yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita pergi kepada bab yang kedua, yaitu berkenaan dengan tokoh akhlak tasawuf Sahal Al-Tustari. Sahal Al-Tustari adalah bukan sahaja merupakan seorang ulama tetapi juga merupakan seorang mufassir sufi, yang mana dalam bidang tasawuf saja antara tokoh ulama tafsir yang membicarakan berkenaan dengan Sahal Al-Tustari adalah Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmu Tasawuf. Manakala ulama moden yang membicarakan secara spesifik berkenaan dengan Sahal Al-Tustari adalah Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Arif Billah Sahal bin Abdullah Al-Tustari, dan juga ramai lagi tokoh-tokoh yang lain membicarakan berkenaan dengan Sahal Al-Tustari. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang Imam Sahal Al-Tustari. Nama penuh beliau adalah Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Aisyah bin Abdullah bin Rafi Al-Tustari, yang mana dikenali juga sebagai Abu Muhammad ataupun nama nisbahnya yaitu Al-Tustari. Beliau dilahirkan pada tahun 200 Hijrah di kota Tustar berdekatan dengan kota Ahwaz di Khuzistan, Iran. Dalam perjalanan hidupnya, beliau berpindah ke Basrah dan juga wafat di sana pada bulan Rejab pada tahun 283 malam Jumaat, yang mana ketika itu usianya 83 tahun. Beliau adalah merupakan seorang tokoh dan juga ulama di dalam kaumnya yang mengajarkan berkenaan dengan ilmu riyadah, ilmu ikhlas dan juga akhlak. Seterusnya kita pergi kepada pendidikan Imam Sahal Al-Tustari. Imam Sahal Al-Tustari mendapat pengajarannya yang pertama berkenaan dengan tasawuf adalah dengan pacinya sendiri yang merangkap guru pertamanya yang bernama Muhammad bin Siwar. Pada ketika itu beliau berumur 3 tahun. Pada ketika umur 6 tahun, Imam Sahal Al-Tustari telah menghafal Al-Quran. Pada ketika umurnya 3 tahun, suatu malam, Imam Al-Tustari Imam Al-Tustari telah bangun malam dan melihat pacinya sedang salat malam. Dan pacinya berkata kepadanya, "Wahai Al-Tustari, kembalilah engkau tidur, engkau telah membuatku resah." Kemudian ketika pacinya telah merasakan umurnya sudah tepat, suatu hari pacinya barulah pacinya
mengajarkannya berkenaan dengan tasawuf, yang mana pacinya bertanyakan kepadanya, apakah kamu dapat mengingat Tuhan yang menciptakanmu? Kemudian Imam Al-Tustari menjawab, bagaimanakah cara aku untuk mengingatinya? Kemudian pacinya menjawab, ucapkanlah 3 kali dalam hatimu tanpa menggerakkan lidahmu, Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah mengawasiku saat menjelang malam. Setelah itu, Imam Al-Tustari mengamalkannya seperti apa yang diajarkan oleh pacinya sendiri. Pada awalnya, beliau diminta untuk melakukannya 3 kali pada setiap malam selama 3 hari. Kemudian, dinaikkan kepada 7 kali pada setiap malam. Kemudian dinaikkan lagi kepada 11 kali setiap malam sehinggalah akhirnya Sahal Al-Tustari dapat merasakan betapa manisnya berzikir kepada Allah. Pada ketika usianya 13 tahun, beliau mengalami krisis spiritual yang mana dalam bentuk pertanyaan yang mendalam terus-menerus mengganggunya. Kemudian dia meminta agar diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Basrah untuk menemukan apakah ada orang-orang yang terpelajar di kota Basrah itu mampu menjawab pertanyaannya. Namun, beliau tidak menemui mereka yang dapat menjawab persoalannya di kota Basrah. Kemudian dia melakukan perjalanan ke Pulau Abadan, dan dari situlah beliau bertemu dengan Abu Habib Hamzah Ibnu Abdullah Al-Abadani, yang mana akhirnya dapat memberikan jawaban kepada pertanyaan Imam Sahal Al-Tustari. Seterusnya kita pergi kepada karya-karya Imam Sahal Al-Tustari. Imam Sahal Al-Tustari mempunyai banyak karya yang mana menurut sebahagian ulama, ia tidak ditulis langsung olehnya, akan tetapi ditulis oleh anak muridnya sendiri. Manakala sebagian karyanya pula dalam bentuk manuskrip dan ada juga yang telah ditelan dari zaman. Antara contoh-contoh karya ilmunya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim, Daqaiq Al-Muhibbin, Mawaiz Al-Arifin, dan Jawabat Ahlul Yakin. Manakala dalam bidang tafsir pula, Imam Sahal Al-Tustari telah menjadi ikon dalam tafsirannya, yaitu Ittijah Sufi ataupun yang lebih dikenali sebagai tafsir isyari. Kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, adalah menjadi salah satu metode yang diterima oleh sebagian ulama tafsir. Antara contoh tafsirannya dengan tafsir isyari adalah surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Okey, Imam Al-Tustari menyatakan dalam penafsirannya bahawa maksud andada adalah lawan, yang mana maksudnya adalah lawan adalah nafsu amarah. Maka perkataan andada dalam ayat tersebut adalah nafsu amarah yang sering dijadikan oleh manusia sebagai Tuhannya, sehingga lebih cenderung kepada nafsu amarah berbanding dengan Tuhannya sendiri. Yang mana maksudnya di sini manusia itu lebih cenderung kepada menjadi hamba kepada nafsu amarah berbanding menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Imam Al-Tustari adalah merupakan tokoh sufi pada abad yang ketiga Hijriah, yang mana merupakan orang pertama yang mentafsirkan Al-Quran dalam pendekatan tasawuf. Sifatnya yang zuhud dan juga wara juga diakui oleh ulama yang lain sesudahnya. Dengan latar belakangnya yang diajari oleh pacinya sendiri berkenaan dengan tasawuf, menjadikan beliau sebagai ulama sufi yang terkenal dengan menjalani kehidupannya secara sederhana, yang mana penuh dengan aktiviti batin dan juga aktiviti zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutupannya, di sini saya akan datangkan beberapa faedah yang didapati dalam kajian ini. Yang pertama adalah dapat mengetahui bahawasanya sabar itu perlu dan penting dalam diri seseorang. Manakala yang kedua pula adalah kita hendaklah sentiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan juga musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam kita menghadapi ujian juga dapat mematangkan seseorang dalam membuat keputusan. Dan yang keempat adalah dapat mengetahui tokoh Imam Sahal Al-Tustari dengan lebih mendalam, yang mana sebelum ini saya hanya mengetahui bahwasanya Imam Sahal Al-Tustari ini adalah seorang tokoh ulama tasawuf. Yang ketiga adalah dapat mengetahui bahawa Imam Sahal Al-Tustari bukan sahaja seorang ulama tasawuf, akan tetapi juga seorang ulama tafsir yang terkenal. Sekian itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu adalah datang daripada kelemahan saya sendiri. Segala kekurangan saya ingin meminta maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.